Halo kepada semua pelajar, selamat datang ke Cikgu Kong Channel. Jadi hari ini saya akan berbincang dengan anda semua berkaitan dengan 1.3 fungsi songsangan. So di bawah 1.3 fungsi songsangan ini, 1.3.1 memerihalkan songsangan suatu fungsi, 1.3.2 membuat dan mengesahkan konseptor berkaitan sifat-sifat fungsi songsang, dan 1.3.3 menentukan fungsi songsang. Okey, tanpa membuang masa, saya akan bincang 1.3.1 memerihalkan songsangan suatu fungsi. Maka anda boleh rujuk pada gambar raja sementara saya membuat penjelasan. Songsangan fungsi iaitu F kepada kuasa negatif 1. Ini adalah fungsi songsangan. Ini bukannya 1 per F. Ini bukan 1 per F. Okey, ialah satu fungsi yang memetakan setiap image kepada objeknya. Jadi saya bagi contoh kat gambar raja di sini. Okey, ini fungsi F. Kalau objek dia X, image dia Y. Kalau fungsi songsangan bermakna objek dia Y, image dia X. Terbalik. Okey, so katakan fungsi F, objek dia X, image dia Y, maka F songsang untuk Y, sekarang Y jadi objek pula. Ini akan jadi image. Ini objek, ini image. So, dia akan terbalik. Ataupun, katakan F inverse, objek dia X, image dia ialah Y. Maka Fy ini akan jadi objek, ini akan jadi image. Nampak dah? Ini balik. Ini adalah fungsi songsangan. Okey, jadi saya teruskan. Memerihalkan songsangan suatu fungsi, maka saya bagi contoh soalan dia macam mana kita nak selesaikan soalan dan sebagainya. Okey, soalan 1. Dalam gambar raja anda panah di sebelah, fungsi F memetakan X kepada Y. X kepada Y. Tentukan F songsang dan objek dia diberi 1/4. So, maksudnya ini 1/4 fungsi songsangan. So, A fungsi songsangan 1/4, maka image dia ialah 2. Okey, terbalik anda panah dia terbalik fungsi songsangan. Okey, B F songsang objek dia 5. So 5 di sini maksudnya image ialah 3. Okey, saya teruskan ke soalan yang kedua. Cari nilai M dan nilai N dengan menggunakan pemetaan songsang. Okey, jadi saya tahu kalau rujuk pada soalan, ini objek, ini image kepada fungsi F. Jadi saya tulis fungsi F dululah. So, dia nak gunakan pemetaan songsang. Jadi, F songsang, objek dia 10 sama dengan M. So, tadi sudah beritahu, ini terbalik itu. So, F M sama dengan 10. Gantikan M sebagai objek kepada F. Saya akan gantikan M ke dalam X fungsi F. So, ini akan jadi 3M tolak 2. 3M 12 dan M sama dengan 4. Okey, so nilai M sama dengan 4 lah. Seterusnya, nilai bagi N. So, sama juga. F songsang 13 sama dengan N. Ini F N 13. So, bila tukar tempat 13 dengan N, dia tak ada songsangan lagi lah. 3N tolak 2
3N 15 N sama dengan Okey, jadi kita sudah dapatkan nilai M dan N. So, saya teruskan ke bahagian 1.3.2, membuat dan mengesahkan konjektor berkaitan sifat-sifat fungsi songsang. Okey, suatu fungsi f yang memetakan set x kepada set y mempunyai fungsi songsang jika f ialah fungsi 1 kepada 1. So, saya harap anda masih ingat lagi lah. Sebelum ni kita pernah bincang macam mana baru gambar raja anak panah ataupun graf ataupun pasangan bertertib itu dikatakan sebagai fungsi. Okey, kalau dia dikatakan sebagai fungsi bermakna dia adalah mempunyai hubungan 1 kepada 1 ataupun banyak kepada 1. Tetapi untuk fungsi songsang ini ialah 1 dengan 1 saja. Okey, maka kita tengok yang ini adalah gambar raja anak panah. Okey, so kita tahu dia adalah fungsi 1 dengan 1. Maka f mempunyai fungsi songsang. So, kalau yang ini set A, set B, ini adalah diwakilkan oleh graf. Jadi, kalau kita tengok ini hubungan dia 1 kepada 1. F mempunyai fungsi songsang. Okey, kalau dalam bentuk graf, ujian garis mengufut boleh digunakan untuk menentukan sama ada F mempunyai fungsi songsang. Saya harap anda semua masih ingat ujian garis mencancang. Jika garis mengufut memotong suatu graf fungsi hanya pada satu titik, maka F mempunyai fungsi songsang. Okey, maka kita rujuk pada gambar raja yang diberi. Maksudnya bila kita gunakan ujian garis mengufuk ini dan dia memotong graf fungsi pada satu titik saja. Sini pun sama satu titik. Mana-mana lah dia sama satu titik. Kalau kita gunakan garis mengufuk, kita boleh katakan F mempunyai fungsi songsang. Kalau gambar raja ini, kita lukiskan satu garis mengufuk. So, kita akan nampak dia memotong graf fungsi pada dua titik. Maka F tidak mempunyai fungsi songsang. Okey, saya teruskan ke 1.3.3. Bahagian terakhir iaitu menentukan fungsi songsangan. Okey, soalan 1. Jadi tadi saya pun sudah jelaskan fungsi songsangan. Jadi macam mana kita nak tentukan fungsi songsangan suatu fungsi. Soalan 1. Okey, diberi fungsi f. Cari fungsi f songsang. So, mula-mula saya akan tulis, katakan f songsang sama dengan y. Saya tukar tempat dia. F y sama dengan x. Sini ialah f x. Ini x. Kalau fy tukar jadi y. Tukar jadi y. Okey, so saya perlu nyatakan y sama dengan berapa. Sebab kalau anda perhatikan di sini saya katakan f songsang sama dengan y. So saya mesti cari y lah. So 3y sama dengan x tambah 6. Y sama dengan x tambah 6 per 3. Okey, di mana sekarang f songsang saya ialah x tambah 6 per 3. Sebab tadi saya katakan f songsang ialah y. Okey, so saya sudah dapat f songsang. Okey, bila saya dapat f songsang, saya perlu cari yang kedua itu sebab dia nak cari f songsang dan dia beri objek 3. So, f songsang apabila x ialah 3, saya ganti masuk 3 ke tempat x. So, 9 per 3, saya akan dapat jawapan akhir ialah 3. So, saya teruskan ke soalan 2. Soalan 2 pun lebih kurang sama. Dia beri fungsi f. Dan dia nak anda cari fungsi songsang. Okey, so sama. Katakan f songsang x sama dengan y. F y sama dengan x.
ini jadi Y, so Y per 2 tambah 3X. Pindahkan 3, so saya dapat Y per 2, X tolak 3. Y sama dengan, pindah jadi darab Y sama dengan 2X tolak 6. Okey, so saya dapatlah fungsi songsan sama dengan 2X tolak 6. F songsan 4, F songsan 4 apabila X ialah 4, jadi saya gantilah 2, 4 tolak 6. So, F songsan 4 sama dengan 8 tolak 6, akhirnya jawapannya adalah 2. Seterusnya, soalan yang ketiga, cuba rujuk pada soalan. Diberi fungsi F sama dengan 2X tolak 5. Dia nak kamu cari fungsi songsan. So, katakan F songsan sama dengan Y. Fy sama dengan X. So, 2Y tolak 5 sama dengan X. 2Y pindahkan ini ke sebelah right hand side. X tambah 5. So, Y sama dengan X tambah 5 per 2. Di mana F songsan sekarang ialah X tambah 5 per 2. F songsan 3. Kalau X ialah 3, maka gantilah X sama dengan 3. So, saya akan dapat 8 per 2. Jawapannya adalah 4. Okey, ini ialah kaedah menentukan fungsi songsangan. Dan kalau dia beri objek fungsi songsangan. Okey, seterusnya saya akan bincang sedikit berkaitan dengan macam mana kita tentukan suatu fungsi apabila fungsi kubahan dan salah satu fungsinya diberi melalui fungsi songsangan. So, sebelum ni saya pun sudah bincang jenis 1, jenis 2 soalannya dan macam mana saya selesaikan. Tapi hari ini saya nak bincang semula sebab saya nak gunakan kaedah kedua yang melalui fungsi songsangan. So, saya jelaskan kaedah 1 dulu. Sebenarnya kaedah 1 adalah kaedah yang telah saya bincang sebelum inilah. Hari ini saya sebenarnya nak bincang kaedah yang kedua yang melibatkan fungsi songsangan. Okay, kaedah yang pertama. F diberi, fungsi kubahan diberi. Saya akan selesaikan soalan melalui fungsi kubahan. Masih ingat, mula dari belakang. Saya ganti, saya akan dapat ini. So, 2Gx sama dengan 6X tolak 4. Gx sama dengan 6X tolak 4 bahagi 2. Dan Gx akhirnya saya akan dapat 3X tolak 2. Ini kaedah 1 yang pernah saya bincang sebelum ni. Dan kaedah kedua hari ini yang melibatkan fungsi songsangan. Okey, so soalan nak kita cari fungsi Gx. So, fungsi Gx sama dengan F songsan F Gx. Okey, saya guna kaedah melalui songsangan ini disebabkan bila kaedah macam ni saya boleh F songsan dengan F saya boleh patalkan. Dan saya akan dapat Gx. Saya boleh cari Gx seperti inilah. So, macam mana kita nak selesaikan? Pertama sekali saya mesti cari fungsi songsangan. So, fungsi songsangan F, katakan F songsan X sama dengan Y. Fy sama dengan X yang kita belajar sebelum ini. 2Y tambah 3 ialah X. 2Y sama dengan X tolak 3. Y sama dengan X tolak 3 per 2. So, bermakna fungsi songsangan sekarang ialah X tolak 3 per 2. Jadi, saya nak ganti. Saya akan gantikan mula dari belakang. Okey, saya tulis semula lah. Gx. Okey, saya akan gantikan dari belakang. Ini maksudnya sekarang ini adalah objek kepada fungsi F songsan. Okey, so saya gantikan
sama dengan F songsan FGX. Saya mula dari belakang. Okey, so F songsan FGX ialah ini ya. 6X tolak 1. So, bermakna sekarang ini adalah objek kepada F songsan. Ganti objek ini ke dalam X fungsi F. So, saya akan dapat 6X tolak 1 tolak 3/2. Okey, so akhirnya saya akan dapat GX sama dengan 3X tolak 2. Cuba perhatikan, saya dapat ini dan ini adalah sama. Di mana ini guna kaedah 1, ini guna kaedah 2. So, suka hati anda lah. Kalau anda rasa kaedah 2 senang, so anda boleh guna. Kalau anda rasa kaedah 1 senang, so anda boleh guna kaedah 1. Ini soalan jenis pertama. So, seterusnya soalan jenis kedua. Okey, so saya akan selesaikan kaedah 1 yang kita pernah belajar sebelum ini. Di mana fungsi F diberi, fungsi kubahan diberi. Saya akan mulakan dari fungsi kubahan. Mula dari belakang. So, G 2X tolak 5 10X tolak 25. So, masih ingat saya kata ini adalah objek kepada G dan dia macam ibu mengandung. Kita tak boleh pindah terus ke sebelah jadi bahagi. Jadi kita mesti guna katakan Y sama dengan 2X tolak 5. Y tambah 5/2 sama dengan X. Dan akhirnya GY sama dengan 10 Y tambah 5/2 tolak 25. 25. So, GY sama dengan 5 Y tambah 5 tolak 25. GY sama dengan 5Y tambah 25 tolak 25. Akhirnya GY sama dengan 5Y dan tukar pada X ialah 5X. Okay, ini kaedah 1. Jadi sekarang saya akan selesaikan guna kaedah yang kedua. Okay, kaedah yang kedua. Samalah, anda mesti cari F songsan itu. Katakan F songsan X sama dengan Y. Fy sama dengan X. 2Y tolak 5 sama dengan X. 2Y sama dengan X tambah 5. Y sama dengan X tambah 5/2. Okey, so F songsan ialah F songsan sama dengan X tambah 5/2. So, saya teruskan ke sebelah sini. Saya padam yang ini ya. Padam. Okay, so GX sama dengan G F inverse. Anda mesti letak sebegini ya. Anda tak boleh letak macam ni. GX sama dengan F inverse GF. Ini tak boleh. Ini tidak boleh. So, anda mesti letak sebegini supaya F dengan F inverse ini bersebelahan supaya dia boleh batal. So, saya akan mula dari belakang ini. So, GX sama dengan GF. Ini objek kepada GF. So, gantikan ke dalam X GF. So, GX akhirnya saya akan dapat 10 X tambah 5/2 tolak 25. Okay, simplify. So, GX saya akan dapat 5X tambah 25 tolak 25 akhirnya sama dengan 5X. So, anda boleh perhatikan akhirnya saya akan dapat jawapan yang sama. Satu, saya guna kaedah 1 yang sebelum ini kita pernah bincang.
Dan yang kedua ini saya ialah gunakan kaedah yang melibatkan fungsi songsangan. So bergantung pada anda nak guna mana satu. Dua-dua kaedah boleh digunakan. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua pelajar kerana melayari Cikgu Kong channel. Okey, jumpa lagi. Bye.